Allah mungkin Ustaz Adlan dah ulas hadis sihir. Saya nak tambah yang lain. Sila. Saya nak kongsi, nak tambah maklumat untuk umum lah dan khusus untuk yang bertanya tadi, pelajar dalam bidang tafsir. Di antara yang menulis dengan mendalam tentang Syed Qutb ialah salah seorang daripada pensyarah yang mana saya sempat belajar dengan dia lah di Jordan, iaitu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi ceritanya ialah beliau mengeluarkan banyak sangat buku tentang Syed Qutb dan tesis master dan juga PhD dia pun tentang Syed Qutb. Dan saya rasa tesis master dia disemak sendiri oleh adik Syed Qutb, Muhammad Qutb, dan Muhammad Qutb mengatakan bahawa engkau lebih mengenali abangku daripada aku. Jadi untuk mengenali lebih lanjut tentang Fizul Quran dan Syed Qutb, dan juga Dr. Salah Al-Khalidi ada menjawab tuduhan-tuduhan dan kritikan yang tidak berasas tentang Syed Qutb dalam Fizul Quran, terutama yang dibawa oleh beberapa aliran yang menyesatkan dan mengkafirkan Syed Qutb. Ini semua dijawab juga oleh Dr. Salah Al-Khalidi dan juga ramai ulama dalam beberapa buah buku. Tentang hadis sihir, saya memang terbuka lambat ni. Saya tak ada masalah, suara tak pun ada. Dalam hal ni kita konsisten. Saya tetap dengan penyataan bahawa hadis itu sahih dan juga disahihkan oleh ramai ulama. Dan dalam tafsir sendiri saya lebih cenderung kepada pentafsiran Syekh Rashid Ridha tentang hadis tersebut, di mana beliau mengatakan bahawa Muhammad Abduh, gurunya, mempunyai alasan untuk menolak hadis tersebut dan dia juga ada alasan untuk menerima hadis tersebut. Dan cara dia menerima hadis tersebut bukanlah seperti yang difahami oleh golongan yang terlalu mementingkan zahir hadis. Jadi saya rasa untuk mendalami maksud hadis tersebut, kita dapatkan huraian dan kita lihat huraian ulama-ulama hadis. Dan Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar ada menyebutkan huraian yang cukup cantik untuk kita ikuti. Dan beliau menggabungkan antara pandangan-pandangan dan dia tak menolak langsung. Bahkan dia mengatakan bahawa Muhammad Abduh, guruku, amat menyayangi Rasulullah SAW dan lebih mengenali Nabi SAW daripada ramai orang yang lain. Tetapi beliau ada pandangan dan dia juga ada pandangan. Jadi kita sekarang ni, masalah kita ialah kita kadang-kadang bila kita beza pandangan, kita nak jumpa pun tak mahu. Nak jumpa pun tak mahu, nak tegur siapa pun tak nak. So hari ni kita beza pandangan, kita boleh duduk sama-sama, InsyaAllah sekejap lagi makan mungkin sama-sama juga. Ya, ada sebarang soalan. Dua berebut ya. Okay, Assalamualaikum. Saya Tuti. Soalan for Dr. Farouk. Tadi you have mentioned about using human intellect and rationality. So ada limit, is there any limit to that? Because kita tahu yang kita ada susceptible to syaitan punya whispering. So boleh tanya soalan lain? Okay. Lagi satu soalan. Okay, Ustaz Syauqi, tadi saya sebut tentang Abdullah bin Ubay dan ada macam contradiction tentang with hadis dengan apa yang ada dalam Quran. So boleh ada tak Tasya Razhar terangkan tentang itu? Ada tak any explanation tentang contradiction yang dalam Quran tentang Abdullah bin Ubay, dan juga macam mana Rasulullah apa yang Rasulullah buat macam nampak macam kontradik dengan Quran? Okey, jazakallah khairan katsiran. Saya ingin mengatakan bahawa dalam hal ini ini adalah soalan yang sering ditanya, is there a limit? Bagi saya tidak ada limit. Tidak ada limit for us to utilize our rational faculty, because that's the most valuable gift yang diberikan oleh Allah kepada manusia.
And yang jadi masalah ialah bila kita limitkan penggunaannya. Masalah ada di situ bila kita limitkan penggunaannya, bukannya daripada kita excessively use the rational faculty. Kerana kalau kita lihat semula, kerana itu Muhammad Asad untuk menghuraikan masalah ini, beliau membawa allegory daripada peristiwa Adam dan Hawa, the fall from grace, ya, dan peristiwa iblis yang tidak mahu sujud kepada Adam, because he serves a function, a special function yang telah pun disiapkan oleh Allah kepadanya, iaitu fungsinya to tempt human beings, ya, to tempt human beings. Tetapi di situ ataupun the allegorical understanding ataupun the metaphorical understanding daripada apa yang kita perlu faham daripada konsep Adam dan Hawa dan syajaratul khuld, ya, dan pohon khuld itu adalah orang kata keizinan yang diberikan oleh Allah kepada manusia to exercise his free will dan judgment, whether dia akan berlaku benar ataupun tidak, whether he will be orang kata dipengaruhi oleh temptationnya ataupun tidak. Dan this is a very important concept, kerana akhirnya yang paling penting, once you exercise your free will, once you exercise everything, you have to re-evaluate it back, sama ada anda berada di atas kebenaran ataupun tidak. Dan the evaluation itulah yang membuatkan Adam akhirnya beristighfar, kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. So ini konsepnya. Konsepnya adalah if you had done something wrong, then you must realize that you had done something wrong and you have to move back to the right course. Ustaz Syakir. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan hadis Abdullah bin Ubay, dia maksudnya nak cerita daripada awal ke habis, macam mana ringkasan bagaimana kita dapat memurnikan antara hadis dan ayat Al-Quran sekiranya boleh. Hamka kata, okay, saya just sebut apa yang Hamka kata. Dia macam ni, dalam isu ni terdapat 3 hadis sahih yang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay, kematian Abdullah bin Ubay. Dan menurut mufassir ataupun para tafsir, kematian Abdullah bin Ubay ni berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. So maksudnya di sini, maksudnya Hamka melihat dari perspektif sejarah. Okey. Sebab dia cuba reconcile between akal dan juga nakal. Okey. So apa yang dia tak boleh terima, Hamka tak boleh terima, ialah apabila Rasulullah buat macam tu, walaupun hadis tu sahih, tetapi bagi dia melihat ada ayat Quran yang menyebut tentang tak boleh bagi seorang Muslim untuk mendoakan kebaikan bagi orang munafik. Dalam surah Al-Munafiqun, yang mana surah Al-Munafiqun ni, Iza ja'akal munafiqun tu turun pada tahun ke-5 Hijrah. So maksudnya penurunan ayat tentang ketidakbolehan untuk mendoakan orang munafik, kebaikan bagi orang munafik, turun lebih awal sebelum hadis tu disebut. So maksudnya bagi Hamka mustahil ataupun payah, dia tak kata mustahil, dia kata payah bagi beliau untuk menerima secara logik yang Rasulullah melakukan sesuatu yang mucanggah dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang disebut oleh Hamka lah. Tapi kalau nak reconcile antara keduanya ni, saya bukan di tempatnya lah. Maksudnya kita tanya ulama hadis yang sikit langkung. Salam nak isi komen. Kalau ikut daripada hadis tersebut, dia adalah merupakan sebab nuzul kepada turunnya ayat larangan. Maknanya Allah alam kita melihat dengan lebih lanjut lah. Sekadar yang kita tahu ialah peristiwa itu berlaku sebelum daripada larangan, iaitu Umar bin Al-Khattab menegur Nabi ketika Nabi ingin solat
kepada Abdullah bin Ubay, dan Umar berkata adakah patut macam itulah logik dia, adakah patut seorang musuh Allah ni Rasulullah pergi solat dengan dia, kemudian turun ayat tersebut seperti teguran Umar. Jadi makna sekarang ni wala tusalli ala ahadin mata minhum ahada abada, kemudian wala taqum ala qabrihi itu adalah Allah ni hafiz Quran ramai sini boleh betulkan ayat tu. Turun selepas daripada perbuatan itu. So dia lebih kepada memansuhkan kebenaran, kelonggaran. Wallahu a'lam. Itu yang gambaran daripada apa yang saya faham. Ayat surah Al-Munafiqun ayat tentang istighfar, Saya just nak one short comment sebelum kita buka pada soalan lain. In essence, apa yang perlu kita faham tentang revelation and reason, antara wahyu dan akal, ialah seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Rashid Ghannouchi, iaitu diumpamakan sebagai light and eye, iaitu mata dan cahaya. Mata tidak akan dapat melihat apa-apa tanpa cahaya, seperti mana cahaya tidak akan berguna kalau tanpa mata. Begitulah hubung kait di antara wahyu dan akal. Dia kena berjalan dengan seiring dan sekata. Terima kasih. Tadi rasanya ada seorang sister yang ingin bertanyakan soalan. Sister first. Janda ikuti. Assalamualaikum Rohana, orang perseorangan. Saya tujukan ini kepada Datuk Farouk ataupun panelis yang lain yang boleh menyumbang mengenai isu riba, which Muhammad Asad say that we have become intellectual prisoner in this issue. If you can elaborate some instances on that, and also is it because of what Sayyidina Umar Al-Khattab himself said, because he was waiting for Rasulullah to elaborate further on what riba, but he has passed away, you know? So, and after that, after Rasulullah passed away, he has discarded, if I'm not mistaken, about 90% of his business just to make sure that he doesn't bother on riba. If you can give your comments on that. Dr. Farouk, kerana membangkitkan isu riba, Dr. Farouk terpaksa menjawab. Okeylah, sebab pengurusi minta well, the most important thing tentang ayat riba seperti mana yang saya telah huraikan ialah di sebalik kewafatan Nabi, sebelum sempat beliau menguraikan dengan lebih lanjut tentang riba, kita kena tengok the positive aspect of it. The positive aspect of it ialah supaya setiap zaman dan setiap masa akan cuba untuk mengenali riba yang ada pada zamannya masing-masing. So that is the essence. Kalau kita ni duk bincang pasal tukar tamar dengan gandum, beras dengan benda tu, then you won't be able to understand apa yang kita katakan sekarang ni. What is what kind of transaction that we're doing currently, foreign exchange, you know, all these modern things in. Ramai orang-orang insiaf pun ada dekat sini yang lebih mahir dalam all this mahir dalam all this kind of transaction. Saya minat dan saya selalu hadir dalam apabila ada seminar dan kolokium di UIA tentang bahagian ekonomi Islam dan finance dan sebagainya. Saya akan hadir dan I read, dan kerana itu saya tahu tentang buku terbaru yang diterbitkan tu, dan they really stress on bagaimana maqasid asyariah itu tidak akan tercapai selagi mana kita masih terikat dengan cara the way that we are dealing with what we call as Islamic banking system, yang tidak juga terlepas daripada melakukan kezaliman kepada, sorry to use the word kezaliman, melakukan ketidakadilan kepada masyarakat. Dan dalam buku tersebut, dalam kertas kerja tersebut, dilukiskan dua graf. Should I say this? Dilukiskan dua graf. Satu graf tentang conventional banking dan satu graf tentang Islamic banking. Grafnya akan menunjukkan loan for 20 years. Kalau diambil pada bila masa di atas graf tersebut satu titik, dan diambil satu titik pada conventional banking dan satu titik pada Islamic banking, mengikut keadaan yang dilakukan pada ketika itu, pada masa kajian itu dilakukan. Sekarang ni now we have new models being established by the Islamic banking system. Tapi kalau ikut model itu, pada mana-mana ketika kita membayar lebih melalui Islamic banking daripada conventional banking.